trafik beberapa lebuh raya utama perlahan. Hampir seluruh jemaah haji Malaysia kini di Arafah. Kereta nasional ketiga dilancar Mac 2021. Assalamualaikum dan salam hormat, bersama saya Farhatul Asyati Osman. Dan saya Ivan Toh. Saudara, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama perlahan petang tadi berikutan orang ramai mula pulang ke kampung bersempena cuti sekolah dan sambutan Aidil Adha Ahad ini. Ya, difahamkan jumlah kenderaan dijangka meningkat 200% setiap hari bermula hari ini. Dan untuk mendapatkan laporan terkini, kita ke Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM bersama pegawainya, Mohaizan di sana. Silakan. Terima kasih. Kepada warga kota yang ingin mulakan perjalanan pulang ke kampung halaman sempena menyambut Aidil Adha dan cuti persekolahan, keadaan trafik pada waktu ini mula bergerak perlahan di lokasi-lokasi utama ke pantai timur, utara dan selatan. Saya mulakan tinjauan di sebelah timur di lebuh raya KL Karak, iaitu sekitar Plaza Tugombak. Trafik sesak sebelum masuk Plaza Tugombak menuju ke Terowongan Genti Sempah terus ke Bukit Tinggi. Trafik juga dilaporkan perlahan dari Lentang ke Plaza Tua Bentong. Seterusnya masih di lebuh raya Pantai Timur 2, trafik perlahan 1 km sebelum keluar Plaza Tua Kuala Terengganu. Lain-lain lokasi di lebuh raya Pantai Timur 2 masih lagi lancar. Begitu juga dengan LPT 1, trafik dilaporkan masih lancar di kedua-dua arah. Beralih pula dengan tinjauan trafik arah utara sekitar Rawang. Trafik perlahan bermula daripada Sungai Buloh terus ke Rawang. Namun trafik kembali lancar selepas Rawang ke Tanjung Malim. Masih lagi dengan tinjauan trafik di sebelah utara Lebuh Raya Plus sekitar Simpang Pulai, iaitu di kilometer 288.4. Trafik lancar di kedua arah dari Simpang Pulai menuju ke Ipoh. Trafik juga dilaporkan perlahan dari Kuala Kangsar ke Bukit Berapit. Beralih dengan tinjauan di sebelah selatan di sekitar UTM, iaitu di kilometer 304.5, trafik masih lancar dari Plaza Tu Sungai Besi ke UTM terus ke Nilai. Namun trafik dilaporkan perlahan sebelum Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Dan akhir sekali di Lebuh Raya Plus, iaitu sekitar Port Dickson, trafik sedikit perlahan bermula dari Port Dickson terus ke Pedas Linggi. Pengguna dinasihatkan supaya merancang perjalanan terlebih dahulu. Kepada anda yang ingin mendapatkan laporan trafik semasa, boleh menghubungi talian hotline LLM di 1-800-887752 atau boleh ikuti cerita kami di LLM Info Trafik kembali ke Angkasa Puri. Sekian. Terima kasih Mohaizan. Kita doakan semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Ya, dan sempena Hari Raya Aidil Adha dan cuti persekolahan Lebuh Raya Kota Baru Kuala Kerai, pakej Jom A dibuka sementara selama seminggu. Ya, ia mula dibuka pukul 3 petang tadi bagi mengurangkan kesesakan dan memberi keselesaan kepada pengguna. Menurut Pengurus Besar Kanan Pembinaan Unit Projek Khas ECER, Cawangan Jalan, Jabatan Kerja Raya JKR, Insinyur Adena Mamat, pembukaan laluan itu juga dapat menjimatkan masa kira-kira 10 hingga 15 minit berbanding 30 minit sekarang. So alhamdulillah dengan pembukaan ini insya-Allah dapat menjimatkan masa perjalanan untuk semua pengguna daripada 30 minit kepada 15 minit ataupun paling minimum perjalanan saya rasa mungkin sampai 10 minit ke destinasi yang sepatutnya mengambil masa 30 minit pada jalan biasa. Pengguna dinasihat mematuhi peraturan dan berhati-hati semasa memandu bagi mengelak perkara tidak diingini. Kali pertama, bila kita tahu buka kan memang kita akan lalu. Sebab ini kemudahan untuk rakyat lah. Sebab kita rakyat sini pun kita menyokong usaha-usaha KJL lah untuk mempertingkatkan kehidupan rakyat lah untuk kemudahan di masa akan datang. Sebab saya baru tahu pagi tadi ada pembukaan highway ni. Kebetulan lagi backward tu sedang molek pukul 3, baru buka kan.
Rasa muncul cepat sikit. Ya, kita beralih ke perkembangan dari Tanah Suci. Hampir keseluruhan jemaah haji Malaysia yang kini berada di Arafah selepas pergerakan besar-besaran yang bermula seawal jam 6 pagi tadi waktu Arab Saudi. Tahun ini jemaah digerakkan lebih awal ke Arafah kerana pada hari Jumaat, jalan-jalan utama akan ditutup di sekitar Masjidil Haram untuk solat Jumaat. Kita ikuti laporan Syaril Sarapudin dari Makkah. Hari ini 8 Zulhijjah, keseluruhan jemaah kita mula berangkat ke Arafah. Dan inilah dia antara gambarannya. Pergerakan telah pun bermula sejak awal pagi tadi. Pukul 6 pagi kami dimaklumkan dan pergerakan berperingkat demi peringkat. Dan pada malam ini kami dimaklumkan secara keseluruhannya semua jemaah-jemaah haji kita akan berada di Arafah. Jadi inilah dia gambarannya. Jemaah-jemaah haji kita, mereka akan mula berangkat dari sana, turun daripada bilik penginapan masing-masing dan juga mereka akan membawa kita sebut sebagai beg-beg kecil kerana mereka tidak dibenarkan untuk membawa bagasi besar, hanya beberapa hari saja berada di Arafah, Muzdalifah dan juga Mina. Jadi mereka akan bawa bagasi yang berwarna, beg yang berwarna merah ini dengan beg sandang yang berwarna kuning dan juga tikar dan alatan-alatan keperluan harian yang lain lah. Okey, Saya Goji, macam mana? Sudah bersiap sedia nak ke Arafah? Alhamdulillah sekarang dah siap. Mana tak sabar menunggu saatnya. Diminta supaya dianugerahkan haji yang mabrur. Amin. Insyaallah. Pakaian semua lengkap dah? Alhamdulillah lengkap. Alhamdulillah. Okey, Haji macam mana Haji? Persiapan semua dah tak sabar nak ke Arafah? Alhamdulillah semua dah siap dah. Dah siap semua dah? Ya. Okey, mungkin kita akan menjejakkan bumi Arafah lepas ni. Apa perasaan Haji? Sangat terharu lah. Okey, dan kira dah terharu kerana menemui Allah Taala. Allahuakbar. Selamat berangkat je. Ajah macam mana Ajah? Persiapan semua tak sabar nak ke Arafah? Alhamdulillah. Seronok. Sedih semua ada. Semua ada. Kesihatan macam mana? Alhamdulillah sihat. Kita doakan yang terbaik ya. Okey, ini nampak muda sikit lah. Umur berapa ni Ji? 27. Allahuakbar, muda. Anak muda daripada saya, rezeki datang awal. Macam mana nak ke Arafah ni persiapan orang muda? Alhamdulillah mental dengan fizikal okey lagi lah. Alhamdulillah. Kesihatan? Kesihatan alhamdulillah masih baik lagi. Mohon doa diberikan kecekalan dan kesihatan jugalah kat sana. InsyaAllah. Jaga mak ya. Okey, insyaAllah. Okey, baik. Alright, itu dia. Jemaah kita akan bertolak ke sana nanti. Jadi tadi pun kami sempat menemu bual Ketua Rombongan Haji Malaysia yang berbicara tentang pergerakan jemaah. Jadi kita dengarkan kembali. Kita menjangkakan bahawa semua para jemaah haji akan sampai di Arafah sebelum maghrib, iaitu dalam pukul 4 lebih ataupun 5 lebih insya-Allah mereka akan sampai ke Arafah. Dan ada beberapa kumpulan-kumpulan package yang akan bergerak pada waktu malam ini juga. Jadi insya-Allah pada malam ini insya-Allah keseluruhan para jemaah haji Malaysia akan berada di bumi Arafah untuk bersiap sedia pada esokkan harinya 9 Zulhijjah untuk mereka berwukuf di Arafah. Baik, jadi insya-Allah kita doakan yang terbaik. Semoga jemaah-jemaah haji kita akan dapat beribadah secara selesa dan juga terbaik di Arafah nanti, kerana di Arafah khemah-khemah telah pun dilengkapi dengan pendingin hawa dan kita doakan yang terbaik untuk jemaah-jemaah haji kita mendapat haji yang mabrur. Jadi anda jangan lupa untuk menyaksikan program Salam Baitullah pukul 9 malam ini, kerana kita juga akan membawakan perkembangan terkini dari semasa ke semasa untuk pergerakan jemaah kita yang akan mula ke Arafah pada hari ini. Laporan Syaril Sarapudin bersama juru kamera Abdul Halim Yusof dari Mekah Al-Mukarramah RTM. Terima kasih Syaril Sarapudin dan rakan-rakan yang bertugas di Tanah Suci. Baik, diberi sambutan kapet merah menaiki kereta Proton dipandu Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengadakan pertemuan empat mata dan solat Jumaat bersama. Ya, itu antara jadual padat separuh hari Presiden Indonesia Joko Widodo sempena lawatan rasmi 2 hari beliau ke Malaysia. Laporan Faris Izzat Syarudin. Indonesia merupakan rakan dagang ke-9 terbesar Malaysia di peringkat global dan ketiga terbesar dalam kalangan negara-negara ASEAN selepas Singapura dan juga Thailand. Pada 2018, nilai perdagangan dua hala antara Malaysia dan Indonesia dicatatkan iaitu sebanyak 72.02 bilion ringgit, meningkat 7.4% berbanding pada tahun 2017 dengan 71.51
bilion ringgit. Jadi Malaysia dipilih sebagai negara luar pertama oleh Jokowi selepas beliau dipilih semula sebagai Presiden Indonesia pada pilihan raya Presiden 17 April lalu, membuktikan hubungan akrab antara kedua-dua negara. Duta Besar Indonesia di Malaysia, Rusdi Kirana, sebelum ini berkata Presiden ke-7 Indonesia itu mempunyai hubungan sangat rapat dengan Tun Dr. Mahathir. Secara peribadi, beliau yakin Jokowi akan memfokuskan kerjasama lebih erat dengan Malaysia demi kepentingan dan kemakmuran bersama dalam tempoh penggal keduanya. Kehadiran Jokowi disambut secara rasmi di Dataran Perdana Putrajaya. Selepas mengadakan pertemuan empat mata bersama Tun Dr. Mahathir, Jokowi dan isterinya diraikan dalam satu majlis makan tengah hari yang dihoskan Perdana Menteri dan isteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Keakraban kedua-dua pemimpin terserlah apabila Tun Dr. Mahathir membawa Jokowi menaiki kenderaan yang dipandu sendiri Perdana Menteri ke Masjid Putra Putrajaya bagi menunaikan solat Jumaat. Petang tadi, Jokowi dan isteri berangkat ke Singapura pada pukul 3.20 petang dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Faris Izzat Syaharuddin, RTM. Pelbagai usaha dilakukan bagi mencari remaja warga Island Nora Ann Khairin yang hilang sejak Ahad lalu di sebuah resort di Seremban. Hari ini kira-kira 300 jemaah menunaikan solat hajat di Masjid Qariah Pantai bagi memohon petunjuk. Inisiatif itu diambil sebagai ikhtiar pihak masjid yang terletak kira-kira 3 km dari lokasi pencarian dalam usaha membantu pasukan mencari dan menyelamat. Saya bagi pihak Ketua Polis Negara dan juga bagi pihak Ketua Polis Negeri Sembilan ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuan Haji Imam kita, Haji Taufik. Haji Taufik kerana telah mengimamkan solat Jumaat dan seterusnya solat hajat bagi anak-anak yang mangsa yang hilang, iaitu Nora Ann. Semoga Allah memberkati pencarian kami ini dan memberi petunjuk agar kami dapat bertemu dengan Nora Ann, membantu sahabat-sahabat kita dalam urusan pencarian mangsa ni. Jadi makna kita mohon supaya Allah mempermudahkan urusan mencari dia nak. Kerana kehilangan telah berlarutan masuk hari ke-6 ya. Jadi makna masih lagi belum ada apa-apa keluar tanda. Jadi makna dengan apa yang kita laksanakan pada hari ini, mudah-mudahan Allah akan mempermudahkan urusan pencarian itu dan sehingga masa jumpa hilang. InsyaAllah. Gerakan mencari mangsa kini memasuki hari ke-6. DAP tidak akan menyokong sebarang rang undang-undang yang bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan termasuk berkaitan penukaran agama anak bawah umur secara sepihak. Tegas pengerusi DAP Selangor Gobind Singh Dio, Perlembagaan Persekutuan adalah tertinggi dan mengatasi mana-mana peruntukan undang-undang lain yang tidak selaras dengannya. Tambah beliau, cadangan rang undang-undang membenarkan penukaran agama kanak-kanak bawah umur yang seharusnya dibentangkan dalam sidang Dewan Undangan Negeri Selangor tidak dibangkitkan dalam mesyuarat Pakatan Harapan pada 8 Ogos lalu. RUU itu juga tidak akan dibentangkan semula. Question of it being retabled again was never discussed at the Pakatan Harapan meeting yesterday. So of course I think the question of it being tabled again as it is doesn't arise. But insofar as we are concerned, my stand remains, and we are firm in our position that any bill which is unconstitutional ought not to be tabled in the State Legislative Assembly. Pada persidangan DUN Selangor baru-baru ini, Speaker Ensu Lim
dilaporkan menghalang pembentangan pindaan enakmen negeri berkaitan penukaran agama sepihak kepada Islam. Jelas Gobin Sulim selaku Speaker tidak melanggar mana-mana peruntukan di bawah peraturan Dewan dan ia dilakukan mengikut perintah tetap dan semua agenda telah diselesaikan. Ketika ini enakmen tersebut menetapkan bahawa individu bawah umur 18 tahun hendaklah mendapatkan kebenaran daripada ibu dan bapa sebelum memeluk Islam. Pindaan itu bertujuan untuk menukar perkataan tersebut kepada ibu atau bapa. Dan beralih kepada perbicaraan kes pengubahan wang haram anak tiri kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, Rizal Sharif Abdul-Aziz. Kes melibatkan penyelewengan dana wan MDB berjumlah 1.25 bilion ringgit itu bermula 6 Januari depan. Hakim Mahkamah Session Rozina Ayub memutuskan perkara itu. Pihak pendakwaan tidak berhasrat untuk memindahkan kes itu ke Mahkamah Tinggi dan ia tidak dibantah pihak pembelaan. 6 hingga 9 dan 13 hingga 16 Januari ditetapkan sebagai tarikh perbicaraan. Menurut Datuk Seri Gopal Sri Ram yang mengetuai pihak pendakwa, tidak lebih daripada 10 saksi akan dipanggil. Ini termasuk seorang saksi dari Singapura. Sebutan semula kes 20 September. Sementara itu, Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Gharib memaklumkan dokumen yang diserahkan kepada pembelaan turut membabitkan beberapa penyata akaun dari Switzerland dan Singapura. Riza dituduh menerima dana dari Good Star Limited dan Abar Investment PJS Limited, syarikat yang dikatakan dikaitkan dengan ahli perniagaan Loh Teck Jo atau Jolo. Juga dituduh menerima wang tersebut antara April 2011 dan November 2012 di City National City Bank di Los Angeles, California serta BSI Bank Limited di Temasek Boulevard di Singapura. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM gagal mendapatkan 3 salinan asal dokumen minim isyarat Lembaga Pengarah SRC International Siam Berhad pada tahun 2015. Ini ekoran pengarah SRC International ketika itu Terence Geh yang merekodkan minit mesyuarat melarikan diri dan tidak dapat dikesan oleh pasukan penyiasat. Perkara itu dimaklumkan saksi ke-57 pegawai penyiasat SPRM Rosli Hussein ketika memberi keterangan pada hari ke-51 perbicaraan dana SRC yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak. Bagaimanapun, SPRM berjaya mendapatkan salinan dokumen tersebut daripada bekas pengerusi syarikat tersebut, Tan Sri Ismail Ismail pada 18 Julai tahun lalu. Mahkamah turut dimaklumkan bahawa pasukan penyiasat SPRM memperoleh dan meneliti lebih 1,000 dokumen dalam siasatan mereka terhadap kes itu. Kesemua dokumen diperoleh dari institusi keuangan, Kementerian Keuangan, kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP, SRC International, Gandingan Mentari, Ihsan Perdana Siam Berhad dan sebagainya. Mahkamah juga diberitahu beberapa dokumen yang diperoleh dari KWAP itu hanya salinan kerana badan itu tidak menyimpan dokumen asal. Pasukan penyiasat turut menerima slip gaji Datuk Seri Najib untuk tahun 2011 hingga 2018. Terdahulu saksi sama turut mengesahkan dan mengenapasti sejumlah dokumen yang disita dalam siasatan itu. Selain itu, SPRM turut memanggil pegawai perhubungan M-Bank, Jaina Yu, bagi membantu mengenapasti perbualan menerusi BlackBerry Messenger antara pasukannya dan beberapa pihak lain mengikut perintah mahkamah. Perbicaraan bersambung minggu depan. Situasi jerebu yang melanda negara masih terkawal dan berada pada tahap sederhana serta bersifat sementara. Ketua Pengarah Meteorologi Jailan Simon berkata keadaan tersebut telah dijangka berlaku setiap tahun berikutan kebakaran di Sumatera dan Selatan Kalimantan, Indonesia yang dibawa oleh monsun barat daya ke Malaysia. Tapi macam tahun ni adalah tahun yang kita panggil normal year ataupun keadaan yang biasa. Keadaan biasa ni sangat bergantung kepada sama ada di sebelah sana tu dia bakar tak bakar lah. Kalau dia bakar dan tak dikawal, kita akan dapat asap lah. Tapi kalau dikawal, dia cepat padam dan kita dapat pun tak teruk.
Bagaimanapun, beliau menyaran orang ramai mengambil langkah lebih berhati-hati ekoran catatan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU tidak sihat berlaku di beberapa negeri sejak 4 hari lalu. Ini disebabkan oleh perbuatan manusia jugalah. Sebab kita panggil apa yang kita panggil kebakaran dalam negara ataupun local haze. Jadi kalau kita tengok satelit, di Pahang tu ada 3 titik panas ataupun 3 kawasan yang terbakar di kawasan gambut, dan keadaan ini telah menyebabkan angin barat daya ini meniup asap dia tu ke selatan Terengganu ataupun Terengganu dan juga ke timur Pahang lah. Sebab tu kita perhatikan, kita heran kenapa di Kertih ni tiap hari jarak penglihatan pun 2 km ke bawah, sedangkan di tempat-tempat lain okey. Tapi sebenarnya ini disebabkan oleh jerebu tempatan. Jailan turut menasihatkan orang ramai agar mengurangkan aktiviti luar bangunan dan mengikuti perkembangan semasa keadaan jerebu selain mematuhi arahan yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera penonton sekalian. Baiklah saudara, pemantauan imej satelit hari ini mendapati pertambahan bilangan titik panas di bahagian Kalimantan meningkat sehingga hampir 4 kali ganda hari ini berbanding 29 hari semalam kepada 93 hari ini. Di bahagian Sumatera pula mencatatkan penurunan daripada 13 hari semalam kepada 4 sahaja hari ini. Begitu juga dengan bahagian Semenanjung yang turut mencatatkan penurunan daripada 3 bilangan titik panas kepada 1 sahaja hari ini. Pemantauan di negeri Sarawak pula mendapati terdapat 3 titik panas yang baru yang dikenal pasti terbentuk berhampiran dengan bahagian Sibu Sarawak. Pemantauan jarak ketampakan hari ini di kesemua stesen meteorologi di negeri Sarawak mendapati cerapan jarak ketampakan untuk stesen-stesen berkenaan masih lagi normal, melebihi 10 km untuk cerapan jam 7 malam sebentar tadi. Bagaimanapun, dengan keadaan cuaca kering berserta kurang taburan hujan yang diramakan masih lagi akan berterusan untuk ke semua tempat di negeri Sarawak, ditambah pula dengan peningkatan bilangan titik panas yang berganda secara drastik, kami menjangkakan keadaan cuaca berjerebu akan mula dirasai bermula pada hari esok, khususnya untuk kawasan-kawasan yang berkedudukan hampir dengan bahagian Kalimantan, iaitu bahagian barat Sarawak dan juga bahagian tengah negeri Sarawak. Oleh demikian, penduduk-penduduk di negeri ini kami nasihatkan agar bersiap sedia untuk menghadapi keadaan cuaca berjerebu yang akan mula dirasai pada hari esok, diramalkan akan berterusan untuk sekurang-kurangnya 2 ataupun 3 hari lagi. Sementara itu pula, pemantauan jarak ketampakan di daerah Kemaman negeri Terengganu masih lagi merekodkan bacaan jarak ketampakan yang sangat rendah, iaitu di antara 2 ke 3 km, dan hari ini merupakan hari keempat daerah Kemaman mengalami situasi sedemikian. Kami tidak menolak ianya berkemungkinan disebabkan faktor pembakaran yang dilakukan di kawasan berhampiran. Memandangkan stesen-stesen meteorologi untuk negeri yang sama tidak terkesan dengan situasi jerebu sedemikian. Stesen-stesen meteorologi di negeri Terengganu yang lain merekodkan jumlah bacaan yang normal, iaitu melebihi 8 km. Untuk situasi di kawasan perairan pula, model ombak meramalkan keadaan laut bergelora yang dialami di kawasan perairan Laut Cina Selatan akan beransur reda bermula pada hari esok, selari dengan pergerakan taufan Lekima yang semakin bergerak ke bahagian utara. Taufan ini didapati semakin berkurangan kekuatannya, sebaik sahaja ianya membadai bahagian utara Taiwan pada awal pagi tadi. Kelajuan angin ketika ini adalah 165 km sejam dan ianya masih lagi memberikan kesan tiupan angin kencang di kawasan perairan Laut Cina Selatan sehinggalah ke hari esok dengan kelajuan angin boleh mencapai 50 km sejam. Justru itu, Met Malaysia terus mengekalkan amaran laut kategori kedua dan juga amaran laut kategori pertama sehinggalah ke hari esok, dan aktiviti seperti perkapalan masih lagi berbahaya dilakukan di kawasan-kawasan perairan ini. Sekian info cuaca buat masa ini. Seterusnya ramalan cuaca untuk bandar-bandar utama pagi esok.
Terima kasih Met Malaysia. Dan sebelum ke berita selanjutnya, kita ikuti dahulu harga minyak bagi tempoh 10 Ogos hingga 16 Ogos. Kereta nasional baharu bakal dilancar pada Mac 2021. Manakala model prototipe pertamanya akan dikeluarkan Mac tahun hadapan. Mengumumkan perkara itu, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Darul Laikim berkata syarikat kejuruteraan tempatan Dream H telah dilantik sebagai peneraju utama projek tersebut. Jelasnya, Dream H dipilih berdasarkan keupayaan dalam bidang kejuruteraan, pembangunan dan reka bentuk produk selain kepakaran dalam teknologi pembuatan terkini oleh jurutera tempatan berpengalaman. Syarikat itu juga akan bekerjasama dengan Daihatsu Motor Company yang melibatkan pertukaran pengetahuan dalam aspek teknologi maju. It's privately funded, no government funding at all. That is what we know of. And again, Dream Edge will be the anchor who will lead it on a private funding basis. It must be a Malaysian company with proven track record. Beliau berkata demikian pada majlis pengumuman kereta nasional baharu di Ibu Pejabat Dream Edge di Cyberjaya. Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Dream Edge, Khairil Adri Adenan menjelaskan kereta nasional baharu itu akan menjadi model eksklusif dengan ciri-ciri teknologi tinggi namun dalam lingkungan harga mampu milik. Probably C segment sedan. Engineering and technology. Beliau bagaimanapun tidak menjelaskan nilai pelaburan sebenar bagi pembangunan kereta nasional baharu itu, namun menjangkakan ia akan melibatkan nilai ratusan juta ringgit. Ya, hasrat kerajaan untuk memperkenal kereta terbang bakal menjadi kenyataan. Super drone dengan teknologi kepintaran buatan AI dijangka memasuki pasaran negara menjelang akhir tahun ini. Ya, kenderaan tersebut merupakan revolusi pengangkutan udara pertama di dunia dan Malaysia adalah negara pertama di Asia Tenggara yang menerima dan menggunakan teknologi drone itu. Projek Super Drone ini diusahakan oleh sebuah syarikat tempatan EastCap Berhad dengan kerjasama strategik dengan syarikat China Yihang Intelligent Equipment di Guangzhou dan Strong Ridge Holdings Limited. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Urusan EastCap Berhad, Datuk Seri Zakwan Hafiz Ahmad Ansari dalam satu kenyataan, buat permulaan teknologi ini adalah bagi kegunaan pemantauan sempadan oleh pihak berkuasa, pelancongan, bantuan kecemasan, perubatan dan peladangan di Malaysia. Ia bukanlah untuk kegunaan pengangkutan awam, sebaliknya ia dicadangkan untuk kegunaan pihak berkuasa dan jabatan kerajaan yang berkaitan. Super drone itu juga boleh digunakan untuk meningkatkan taraf industri pelancongan dengan memperkenalkan pengangkutan udara mudah alih di pulau-pulau yang mempunyai daya tarikan dengan cadangan kos serendah RM80 bagi setiap perjalanan. Projek kereta terbang tidak boleh dilihat sebagai hobi tetapi sebagai naratif untuk merangsang masyarakat menjadi inovatif. Menteri Pembangunan Usahawan Datuk Seri Muhammad Rizwan Yusof menjelaskan ciptaan tersebut juga boleh mewujudkan pelbagai inovasi untuk keperluan industri masa depan. Semuanya kalau kita punya apa sekalipun, kita kena bermulakan
bentuk perniagaan tu dengan hobi, betul lah tu. Tapi kalau hobi itu tak mungkin boleh dikembangkan sekiranya kita telah mewujudkan space, ekosistem, undang-undang untuk merancangkan lagi hobi itu yang boleh menjadi satu perniagaan. Ini bukan satu orang kata itu melibatkan dasar perbelanjaan negara. Kita nak menggalakkan innovation. Beliau berkata demikian sebagai menjawab kenyataan bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tan Sri Rafidah Aziz yang menganggap projek kereta terbang bagi mempertingkatkan pertumbuhan industri kandungan digital, Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC sedang merangka sebuah dasar ekosistem kandungan digital DICE untuk terus menyokong dan memperkukuh kedudukan Malaysia dalam kandungan digital di rantau ini. Ia juga bertujuan untuk memajukan penyelidikan, pengkomersialan, penjenamaan dan pemasaran sekaligus meningkatkan potensi ekspor industri permainan dalam talian negara. Jelas Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Deo, dasar tersebut dijangka akan dilaksanakan pada akhir tahun ini dan diharap dapat menarik lebih banyak pelaburan dari luar negara. A DICE policy, as I said in my speech earlier, digital content ecosystem, and I think this is something that will help to encourage and of course get people thinking about how it is they can actually invest in Malaysia and of course use Malaysia as a base for their products in future. There are some announcements that we will make in the last quarter of this year in respect of certain investments that are coming to Malaysia as a result of this policy, but I won't announce it now. I will announce it soon. Jelas beliau, industri permainan dalam talian seperti e-sukan dapat mewujudkan peluang pekerjaan baharu selain mampu menjana berbilion ringgit kepada ekonomi negara. Beliau menjelaskan kepada media selepas majlis pengumuman rasmi acara Level Up edisi kelima di Pusat Convention Kuala Lumpur KLCC hari ini. Program kendalian MDEC itu akan berlangsung dari 6 sehingga 8 November ini dengan fokus menyatukan pembangunan industri kreatif termasuk permainan dalam talian. Ia juga memberi peluang kepada peserta untuk belajar dan berkongsi ilmu bukan sahaja dari Malaysia, malah dari seluruh Asia Tenggara. Masih bersama Nasional 8. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berangkat ke majlis santapan yang dihoskan Sultan Selangor Sultan Sharifuddin Idris Shah. Majlis santapan diadakan di Istana Bukit Kayangan Shah Alam. Turut hadir Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharifuddin Idris Shah. Baginda berdua saling bertukar cenderamata sebelum Al-Sultan Abdullah menandatangani koleksi stem peribadi milik Sultan Sharifuddin. Terdahulu Sultan Abdullah menunaikan solat Jumaat di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam. Hadir bersama Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari dan Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Solat Jumaat diimamkan oleh Imam Besar Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Muhammad Farhan Wijaya. Beliau turut menyampaikan khutbah solat Jumaat bertajuk Raja Berdaulat Sejahtera Rakyat. Selesai menunaikan solat Jumaat, Suri Paduka dan Sultan Sharifuddin berkenan bersalaman dengan para jemaah di masjid itu. Lebih 4,000 orang terlibat dalam program Konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang 2019 anjuran Jabatan Penerangan Pulau Pinang selama 2 hari bermula semalam. Bertujuan menyebarkan mesej untuk menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan kibar Jalur Gemilang, konvoi yang bermula di seberang Perai Utara melibatkan 13 persinggahan di sekitar negeri itu. Antaranya bergerak ke Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Kailan, Sekolah Kebangsaan Paya Keladi, Pejabat Daerah dan Tanah seberang Perai Selatan dan sebuah pasar raya di Bukit Mertajam bagi kawasan Tanah Besar untuk hari pertama sebelum bergerak ke beberapa tempat di kawasan pulau pada hari terakhir. Pelbagai aktiviti disusun termasuk pertandingan membuat kek patriotik serta pertandingan nyanyian lagu patriotik. Murid-murid sekolah turut menonjolkan bakat dalam persembahan lakonan dan puisi berkonsepkan patriotik. Juga sumbangan barangan dapur kepada golongan memerlukan.
kembara jalinan kasih. Okey, kembara jalinan kasih di dalam tu ada yang kita bagi beras, gula, susu. Itu adalah barang keperluan harian untuk keluarga-keluarga yang kurang bernasib baik. So kita ambil kesempatan sempena sambutan bulan kebangsaan, bulan kempen kibarkan jalur gemilang ini untuk bersama-sama membantu masyarakat. Dan pada hari ini konvoi telah menyempurnakan peranan tersebut di sekolah Lahayu, di Dewan Banjir Lahayu. Konvoi dilepaskan Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang, Dato' Zakiyuddin Abdul Rahman. Seterusnya, 5 teknologi inovasi diperkenal Politeknik Kota Baru PKB dalam usaha membangunkan bidang automotif negara. Antaranya Alcohol Detection System ADS, iaitu kaedah mengesan alkohol pada pemandu. Ia turut diperkenal sistem imbasan cap jari untuk menghidupkan kenderaan serta Car Tracking System CTS, penjejak kenderaan dengan kamera tersembunyi lengkap dengan penghantaran email, imej pencuri dan lokasi semasa kenderaan. Ikuti laporan wartawan Majidah Ismail. Menggunakan konsep safety and security, itu antara konsep yang digunakan oleh Politeknik Kota Baru dalam menghasilkan inovasi terkini ke atas kenderaan Suprema S, di mana menggunakan kaedah dapat mengesan kehadiran pemandu mabuk serta kehadiran kebocoran gas di dalam kenderaan yang kebanyakannya berlaku di Malaysia. Projek dilaksana dengan kerjasama Proton Hall dan Berhad yang menyumbang sebuah kereta Proton Suprema khas untuk pasukan penyelidik. Ia akan dinilai pada pertandingan inovasi Proton Politeknik PIPO 2019 akhir bulan ini. Inovasi yang dilaksanakan ini cukup impresif, yang mana melibatkan safety kepada pemandu dan penumpang serta security terhadap pemandu penumpang dan juga kenderaan itu. Yang mana kita tengok, saya sebenarnya seronok apabila kita dapati asas-asas teknologi otomotif yang kita pelajari di Politeknik Kota Baru ini diaplikasikan oleh pelajar-pelajar. Menurut Ketua Pasukan Penyelidik iaitu Pensyarah Automotif Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Muhammad Zulkafli Mohamad, tempoh setahun diperlukan untuk mengaplikasikan 5 teknologi inovasi itu. VCOD ini ialah Vehicle Carbon Monoxide Detector. Apabila biasanya musim perayaan orang bawa kereta dan kemudian berhenti untuk rehat, tidur di dalam kereta, sekiranya ada kebocoran gas masuk ke dalam kabin, gas exhaust masuk ke dalam kabin, bila sahaja sistem mengesan kebocoran gas di dalam kabin, gas monoksida di dalam kabin, tingkap akan terbuka dalam 1/4, kemudian buzzer dibunyikan. 12 pelajar tahun akhir jurusan automotif terlibat menjayakan projek PIPO 2019. Part yang paling mencabar adalah bila kita terpaksa untuk study balik sistem wiring asal kenderaan, di mana dari segi ECU, dari ECU ke keseluruhan sistem-sistem yang asal pada kenderaan. Sepatutnya diadakan kalau boleh setiap tahunlah untuk lebih memberi peluang kepada pelajar untuk menambah ilmu pengetahuan dan juga untuk mencuri bakat. Sebelum ini, PKB menduduki tempat ke-6 dalam PIPO 2015 dengan mempertaruhkan kereta Gen 2 yang diubah suai bentuk lebih elegan diberi nama Suli. Setahun sebelum itu, institusi ini meraih gelaran juara melalui hasil inovasi kereta lumba menggunakan enjin motor Superbike dalam pertandingan Educational Innovation of Motorsports and Automotive Race. Majidah Ismail, RTM. Ya Fazli, jadi malam ini e-sukan menjadi fokus perkembangan sukan. Komitmen daripada KKMM untuk penggiat-penggiat industri e-sukan. Ada cerita gembira lah kan dari perkembangan positif dan juga rangkuman Piala Malaysia. Baik. Semuanya dalam segmen sukan. Baik, teruskan Fazli. Ingat nama? Ingat Fazli Ibrahim. Terima kasih. KKMM sedia infrastruktur terbaik bagi pembangunan e-sukan.
Romelu Lukaku lengkapkan perpindahan ke Syria. Kita mulakan segmen sukan dengan perkembangan isu sukan. Kementerian Komunikasi dan Multimedia menerusi Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC akan menyediakan infrastruktur yang terbaik bagi pembangunan industri isu sukan negara. Jelas Menterinya Gobind Singh Dio, dengan ada kemudahan-kemudahan tersebut, ia boleh membantu pemain-pemain isu sukan untuk melakukan persiapan menjelang beberapa sukan utama seperti Sukan Asia 2022 dan mungkin akan dipertandingkan dalam Sukan Olimpik Perancis 2024. Peranan yang dimainkan oleh kementerian saya adalah untuk kita menyediakan infrastruktur. Kita perlu menyediakan infrastruktur supaya kita dapat menarik pelaburan daripada luar negara, supaya setiap negara dapat lihat Malaysia sebagai satu destinasi di mana kita ada infrastruktur yang cukup baik. Bukan saja infrastruktur, kita juga ada workforce yang memang boleh dilihat sebagai workforce yang baik untuk mereka ini melabur di Malaysia. Malaysia, for example, we have Tambahnya kemudahan teknologi mudah alih generasi 5 atau 5G yang akan dilaksanakan secara menyeluruh menjelang 2021 juga akan membantu perkembangan isukan selain meningkatkan keupayaan anak tempatan. Dalam bidang tersebut, Gobind menjelaskan kepada media selepas majlis pengumuman rasmi acara Level Up edisi yang kelima di Pusat Convention Kuala Lumpur, KLCC hari ini. Pada masa sama beliau turut menyaksikan perjanjian persefahaman MOU antara MDEC dengan Persatuan Sukan Elektronik Malaysia PSEM dalam usaha membentuk kerjasama dalam pembangunan isukan negara. Turut hadir Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Datuk Suryani Ahmad dan Ketua Pegawai Eksekutif MDEC Surina Syukri. Bola sepak Piala Malaysia 2019. 4 perlawanan berlangsung malam tadi menyaksikan juara bertahan Perak tumpas 3-0 di tangan Pahang dan perlawanan kumpulan C turut tewas juara Piala FA musim ini Kedah kepada Terengganu FC 2-0. Aksi berlangsung di Stadium Darul Makmur Kuantan malam tadi. Gol-gol skuad Tok Gajah dijaringkan oleh tandukan pemain pertahanan Harold Gulen 5 minit sebelum babak pertama berakhir. Sadil Ramdhani minit ke-67 dan Lazarus Kiambi minit ke-81. Ia sekaligus menebus kekecewaan skuad bimbingan Dollah Saleh yang dikecewakan lawan sama terkandas separuh akhir kalah agregat 3-4 saingan Piala FA. Kumpulan D tidak kurang rancaknya. Nasib malang menimpa juara Piala FA Kedah tunduk 2-0 kepada Terengganu FC. Walaupun beraksi dengan 10 pemain separuh masa kedua, ia tidak mengganggu rentak anak-anak buah Muhammad Nafuzi Muhammad Zain turun sebagai tuan rumah. Tonggak import Kipre Cice menjadi wira pasukan dengan meledak 2 gol minit ke-65 dan penghujung babak. Turut melakar kemenangan juara Piala Malaysia 33 kali, Selangor berada dalam kumpulan D. Selangor melepaskan Melaka United 1-0. Jaringan sendiri dihadiahkan pihak lawan Jang Suk Won. Pada minit ke-61 yang tertampang bola rembatan Hendrik Dos Santos sudah memadai untuk memberikan kelebihan buat The Red Giants mengutip 3 mata berharga. Skuad bimbingan B Satya Nathan kini di tangga teratas kumpulan D, manakala Melaka United kedudukan kedua 3 mata. Aksi kumpulan B pula menyaksikan UiTM turut rebah di laman sendiri ketika melayan kunjungan PKNP FC 02. PKNP mendahului pada minit ke-45 melalui jaringan pemain import dari Filipina Amani Santos Aguinaldo sebelum Pedro Victor berjaya menjaringkan gol kedua 5 minit sebelum tamat aksi. Selepas 2 perlawanan, UiTM FC masih gagal memungut sebarang mata. PKNP kedudukan kedua dengan 3 mata. Menjelang kejohanan bola sepak Piala Sultan Selangor TSSC 2019 pada 24 Ogos ini di Stadium Shah Alam, 3 hadiah utama cabutan bertuah bernilai lebih RM160,000 menanti peminat yang membeli tiket berharga RM10. Menurut pengerusi dan pengurus pasukan TSSC Tan Sri Abdul Karim Munisa, 3 cabutan bertuah menanti pemenang terpilih ialah sebuah Honda City bernilai RM80,000, motosikal Harley Davidson model 883 Iron yang juga bernilai RM80,000 dan penginapan 3 hari 2 malam untuk 3 pasangan di Hotel Marriott, Kota Kinabalu, Sabah bernilai RM3,600.
bukan saja kita dapat menuntun 3 pertandingan 3 piala yang akan menjadi rebutan, iaitu Under 15 Selangor melawan Under 15 Singapura, dan juga veteran Selangor melawan veteran Singapura, dan juga Selangor Selection melawan Singapore Selection. Bukan saja dapat menuntun 3 piala itu, dapat berpeluang untuk memenangi hadiah-hadiah yang saya sebutkan tadi, dan juga dapat menuntun berbagai acara yang kita reka khas pada malam tersebut yang berbentuk karnival. Tan Sri Abdul Karim menyatakan demikian selepas majlis siri jelajah publicity tiket Piala Sultan Selangor 2019 di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri. 1,000 keping tiket kuis pemenang TSSC di RTM diserah dengan 500 keping turut diberikan secara percuma kepada warga RTM. Mewakili RTM pada majlis tersebut ialah Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategik Nur Yahati Awang. Tiket-tiket boleh dibeli dengan melayari Facebook TSSC 2019 selain pembelian fizikal di Stadium Shah Alam pada hari perlawanan, di Restoran Uncle K, cawangan SACC Mall dan juga di Cyberjaya. 40,000 keping tiket telah pun terjual setakat ini. Beralih ke sukan squash, Malaysia terlepas peluang untuk muncul juara dalam kejohanan squash remaja dunia 2019 apabila tewas 2-0 ke atas pasukan Mesir. Wakil pertama Malaysia, Aifa Azman, yang memulakan rentak cemerlang di set pertama berjaya menang di set pertama 11-9 ke atas Hania El Hamami. Memasuki set kedua, Hania nyata bangkit dan meningkatkan momentumnya dari segi serangan apabila menang di set kedua dan set ketiga 11-6, 11-9. Faktor pengalaman nyata memberikan kelebihan buat Hania apabila menang mudah di set keempat 11-4 sekaligus meletakkan Mesir mendahului 1-0. Seorang lagi wakil Malaysia, Aina Ampandi, juga terpaksa akur tewas ke atas Farida Muhammad dari Mesir yang menyaksikan perlawanan berlanjutan hingga ke set kelima. Farida berjaya memenangi set pertama dengan 11-9 sebelum Aina merampas kemenangan di set kedua 11-8. Aina terus mempamerkan corak permainan cemerlang dan hasilnya Aina menang di set ketiga 11-4. Namun memasuki set keempat, pemain dari Mesir itu bagaikan mendapat suntikan baru dengan meningkatkan dari segi kelajuan sekaligus menang di set keempat 11-9 sebelum menang di set kelima 11-4. Okey, kami dari meja sukan ingin mengucapkan selamat di dalam perjalanan kepada mereka yang ingin memulakan perjalanan pulang ke desa bersempena Hari Raya Aidiladha. Ingatlah orang yang tersayang. Okey, selepas ini segmen hashtag akan terus kita ikuti bersama. Seorang lelaki, Mehdi Bastoni, berjalan secara mengundur dari Jawa Timur ke Jakarta. Perjalanan sempena sambutan kemerdekaan Indonesia ke-74 itu mengambil jarak kira-kira 700 km. Beliau mahu menyampaikan hasratnya kepada Presiden Indonesia Joko Widodo agar kehijauan Gunung Wilis, Tulungagung, Jawa Timur terpelihara. Ketua Polis Galveston, Texas memohon maaf selepas gambar 2 anggota berkudanya membawa seorang pesalah kulit hitam yang bergari dan diikat menjadi tular. Gambar yang mengingatkan kembali zaman perhambaan menimbulkan kemarahan ramai. Hale menjelaskan Donald Neely yang ditahan kerana menceroboh sepatutnya dibawa dengan kereta polis, namun hanya anggota polis berkuda berada di lokasi ketika kejadian. Dan ini pula aksi seekor monyet sedang membasuh pakaian mendapat perhatian netizen. Pelakuannya merendam sebelum membilas pakaian dipercayai hasil pemerhatiannya terhadap kelakuan manusia. Ya, ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Begitu diibaratkan penyanyi muda berbakat besar Zaki Yamani yang juga anak kepada Datuk Jamal Abdillah. Ya, baru berusia 13 tahun, Zaki dikabarkan banyak menerima undangan nyanyian di majlis selain sibuk dengan penghasilan single pertama. Juga kisah program amal yang dianjurkan penyanyi Aiman Tino, Farah Hazel dan Izmat Harun. Untuk kisah selanjutnya kita ikuti Bidiva.
ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Begitu diibaratkan penyanyi muda berbakat besar Zaki Yamani yang juga anak kedua kepada Raja Pop Datuk Jamal Abdillah. Baru berusia 13 tahun, Zaki yang kini sibuk dengan penghasilan single pertamanya telah menerima banyak undangan nyanyian seperti di karnival jualan dan majlis makan malam. Mengakui sangat berminat dengan bidang nyanyian, namun tidak menyangka diberi peluang merakamkan single berentak pop dan bakal berduet dengan bapa tersayang. Idea ni datang pada pengurus saya dan mami saya. Dalam tempoh sebulan. So, bila dah sebulan nyanyi lagu ni, aku rasa dah dapat konsert tak lagu ni? Mula-mula susah, tapi sekarang dah okey. Tapi suka tak lagu ni? Suka. Kena tak dengan jiwa, Zaki? Kena, macam zaman sekarang lah. Walaupun tidak membesar dengan lagu-lagu ayahnya, Zaki akui darah seni ayahnya mengalir dalam dirinya hinggakan Raja Pop itu melantik seorang pengurus iaitu Said Wafa bagi membantu mengembangkan kerjaya nyanyiannya. Anak muda ini tidak menganggap karier nyanyiannya mudah kerana perlu menguasai lagu baru itu dan belajar menyanyikannya mengikut lenggok yang sesuai dengan usia mudanya. Amat mengagumi penyanyi popular Hil Husaini, beliau mahu mencontohi penyanyi pujaannya itu. Bermula pandang pertama, terlihat kamu di depan mata. Terasa debar di dada, menahan rasa bila kau ada. Kami di Bidiva mengharapkan yang terbaik buat Zaki Yamani. Penyanyi Aiman Tino, Farah Hazel dan Izmat Harun giat menganjurkan misi amal program Pertama Kasih bagi membantu artis dan juga insan lain yang memerlukan. Program digerakkan bersama lebih ramai artis BBNU atau artis baru nak up itu diadakan pada mulanya untuk membantu teman seperjuangan. Haziq iaitu bekas penyanyi kumpulan remaja Putra Band yang terbabit kemalangan jalan raya pada 5 Julai lalu. Program berkenaan turut memperkenalkan kempen Dermalah Seikhlas Hati Anda walaupun hanya RM1 bagi meringankan beban Haziq. Idea melaksanakan program seumpama itu timbul ketika ketiga-tiga penyanyi muda ini berbincang mengenai hala tuju dunia seni mereka. So, itu yang tercetus tu. So, apabila kami bertiga, Afi, Aiman Tino, Farah Hazel dan juga saya berbincang, buat basking, kami okey on. Last ramai pula yang artis nak join seperti Projector Band, Amir Haris, Adam Muhammad, and then banyak lagi lah yang artis join pada malam ni seperti Yazid Izham. Kita orang pun terkejut macam korang serius lah nak join sebab bagi kami belum ada lagi yang artis-artis BBNU buat macam ni. Acara pertama di Uptown Kota Damansara berjalan lancar dan turut menerima sokongan artis lain seperti Ara Johari dan Sufyan Suhaimi. Farah Hazel yang ditemui Bidiva turut mahu meneruskan program sedemikian agar lebih ramai artis dan golongan yang memerlukan dapat dibantu. So, Farah dengan Aiman rasa macam berbangga sebab dibawa sekali dalam tim ni untuk bersama-sama kita buat kerja amal. Mungkin kita orang sekarang tengah mencari siapa kan, tapi kempen ni hanya 2 bulan saja kita buat. Kemungkinan kalau kempen ni dijayakan dengan okey, mungkin kita akan sambung benda tu, insya-Allah. Nasional Apa edisi 9 Ogos berakhir di sini. Layari Facebook Berita RTM dan YouTube rasmi Berita Nasional RTM untuk perkembangan terkini berita tempatan dan luar negara. Assalamualaikum. Salam sejahtera.